Okey, kita sambung lagi tajuk seterusnya. Komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak mencontohi Nabi Muhammad, bagaimana cara komunikasi mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang pertama, bercakap benar. Bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Kalau kita nak bercakap sesuatu, kalau kita nak buat bagi orang lain ketawa, kita cakap bohong. Tak tak boleh. Nabi Muhammad tak pernah pun cakap bohong. Walaupun semata-mata untuk nak bagi orang ketawa. Tak boleh. Dosa. Okey. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah SAW tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Nabi Muhammad ketika bercakap, tak kiralah dengan siapa pun, menggunakan kata yang baik dan lembut. Walaupun Nabi Muhammad bercakap tu, orang yang di hadapannya tu orang yang membenci Nabi, Nabi Muhammad tetap bercakap dengan lembut, tak berkasar pun. Bahkan tidak ada perasaan benci pun Nabi kepada orang yang benci kepadanya sampai ke tahap tu. Dan Nabi bercakap pula ikut keadaan. Contoh macam kanak-kanak, ada cara Nabi Muhammad bercakap. Dengan orang yang lebih tua, ada cara bercakap. Dengan para sahabat, ada kaedah Nabi Muhammad bercakap macam mana. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad dengan bahasa yang baik dan teratur. Yang seterusnya, yang ketiga, ucapan yang jelas. Pada setengah keadaan, Rasulullah SAW mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Nabi Muhammad ketika dalam bercakap, kalau ada orang lain tak faham apa yang Nabi Muhammad cakap, Nabi Muhammad akan ulang sehingga orang yang dengar tu faham. Dan kalau benda tu benda penting, Nabi akan ulang banyak kali. Benda tu sangat penting, Nabi akan ulang banyak kali. Nak beritahu benda tu sangat-sangat penting yang harus difaham oleh orang yang mendengar tu lah. Okey, seterusnya, sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah SAW selalu bersederhana. Tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Nabi Muhammad, ada keadaan Nabi Muhammad bercakap. Ada ketika Nabi Muhammad terlampau banyak sangat bercakap, terlampau berdiam pun tak juga. Okey. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Nabi Muhammad bagi nasihat kepada kita nak bercakap ni, ada dua benda. Yang pertama, berkata dengan baik, kita bercakap benda yang baik. Yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Maksudnya kalau kita tak ada benda nak bercakap apa-apa, kita diam saja. Jangan cakap benda yang merapu, yang tak ada tak ada faedah. Kalau kita tak tahu apa-apa, tak ada info apa kita nak cakap, kita diam saja. Itu lagi baik. Okey. Habis tajuk kita berkomunikasi, adab berkomunikasi, terus saja kepada modul yang diberikan kepada kamu. Okey, sila lihat di modul di muka surat 10 bertarikh 23 September hari ini. Okey. Murid dikehendaki melengkapkan peta IT berkaitan pengertian hukum dalil dan rujukan dalil, adab berkomunikasi. Murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 175 untuk mendapatkan maklumat berkaitan. Jadi muka surat 175 buku teks. Okey. Ini muka surat 75. Okey. Adab berkomunikasi, berpengertian. Komunikasi ialah apa? Ni komunikasi ialah tulis sini. Okey, sampai habis. Okey, kemudian hukum berkomunikasi apa? Kat bawah ni. Berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batas yang ditetapkan. Tulis sampai setakat ini pun sudah okey ni, sampai ni. Berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batas yang telah ditetapkan. Tulis sampai sini pun dah okey. Kalau kamu rajin nak tulis sampai habis pun tak apa. Nak tulis sampai sini pun okey ni. Tetapkan agar tidak melakukan dosa. Sampai sini pun okey. Sebab kalau nak tulis semua agak panjang. Kamu tulis sini sampai sini pun dah okey. Sampai sini pun okey. Ini pun dah okey. Adalah harus. Itu paling pendek sekali. Okey. Dalil. Sabda Rasulullah SAW. Okey, dalil menyatakan adab berkomunikasi. Ini kita tulis sini. Sabda Rasulullah SAW. Okey, tulis sampai habis. Okey.
Dan kemudian rujukan dalil bukan dalil apa ni, rawahu al-Bukhari. Ya, tulis sini saja. Rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat al-Bukhari. Ya, itu rujukan dalil. Okey, setelah siap muka surat 10, kita masuk pula muka surat yang ke-11. Adab berkomunikasi. Okey, murid dikenaki melengkapkan maklumat berkaitan adab berkomunikasi dalam peta IT yang disediakan. Murid boleh merujuk di buku teks pendidikan Islam muka 176. Muka surat 176. Okey. Okey, di sini. Adab berkomunikasi, dekat sini ada 6. Tempat kosong. Dalam buku teks ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Jadi salin ke semuanya di sini. Okey. Salin ke semuanya di sini. Yang ini dah. Yang 6 ni semua kat sini. Setelah siap muka surat 11, buat pula muka surat 12. Okey, muka surat 12 ni. Murid dikenaki melengkapkan maklumat berkaitan kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Murid juga boleh menunjuk di buku teks pendidikan Islam muka surat 176 dan 177. 176 dan 177. Muka surat 176. 76 dan 177. 176. Pusat ni dah ni 176 dan juga 177. Okey, kita tengok. Kepentingan beradab ketika berkomunikasi ada 3. Kepentingan kepada individu, kepentingan kepada masyarakat dan juga kepentingan kepada negara. Kepentingan kepada individu di sini. Ni ada 3 ni. Dalam jawapan dia minta 2 sahaja. Jadi pilihlah 2 di antara 3 jawapan ni. Tulis di sini. Okey. Setelah siap, kita masuk pula kepentingan kepada masyarakat. Kepentingan masyarakat dia muka surat 177. 177 di sini. Kepentingan beradab ketika bermasyarakat ada 2, memupuk sifat berhormati dan mengelakkan permusuhan. Ada 2. Dan dalam modul pun minta 2. Jadi salin kedua-duanya sekali. Ini nombor 1 dan nombor 2 ni di sini. Okey. Setelah siap, kita masuk pula kepentingan kepada negara. Ni tak nampak Jawi ni kat sini sebab dilelur dengan huruf Y. Ni kepentingan ni, kepentingan kepada negara. Di muka surat 177 juga di bawah ni. Ada 2 jawapan, manakala di dalam modul pun dia minta 2 juga jawapan, jadi salin kedua-duanya sekali. Ini nombor 1, memelihara keamanan negara dan juga menjamin keselamatan. Salin 2 ni di sini. Okey. Habis itu sahaja pembelajaran kita. Modul yang kamu kena lengkapkan ada 3 muka surat, iaitu muka surat 10, muka surat 11 dan muka surat 12. Itu sahaja. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjawab.